Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini di Masjid Ar-Rahim Titi Tok Bandak Perlis. Terima kasih banyak kerana menjemput saya, pengerusi ahli jawatan kuasa, tuan imam, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, adik-adik, anak-anak muslimin muslimat yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Apa? Sayuk bunyi. Dahlah saya ikut jalan Mendang tadi. Tanya Haji Wazir tu, dia habaq lah jalan. Hak tu dia tunjuk Haji Wazir. Kenal? Wis. Haji Wazir. Wis tu tanya ke dia left right. Tunjuk terus jalan motor. Lepas tu bertemu dengan orang pula. Macam-macam cerita tadi. Tak apa, lain kali tanya haji-haji yang ramai ni, tanya Haji Wazir. Silap pula dah. Biasa dia tunjuk jalan yang benar. Benar jugalah, tapi jauh sikit cerita dia. Tak apalah, pengorbanan. Syukur pada Allah saya dapat bertemu dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita bersama di kalangan orang yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi janji siapa-siapa yang menempuh jalan, berusaha bersungguh untuk menuntut ilmu, sama ada ilmu tu dalam bentuk seminar ke, kuliah maghrib ke, forum perdana ke, apa sajalah ilmu, dia berusaha ke arah itu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Pasal apa kita kata jalan nak ke syurga tu dia jadi mudah? Pasal perjalanan nak ke syurga ni kalau nak diikutkan dia tak mudah. Pasal perjalanan nak menuju syurga ni bukan satu jalan yang mudah. Jadi siapa yang main majlis ilmu ni untung. Pasal apa? Perjalanan kita nak menuju ke syurga tu bermula bila? Bermula daripada alam roh lagi kita dululah, sejak diciptakan. Kita ni tuan-tuan selama hidup ada berapa alam ataupun berapa dia panggil apa? Stesen. Stesen hak kita nak kena tempuhi, lalui. Ada berapa stesen kesemuanya? Banyak. Mula-mula alam roh. Stesen pertama alam roh. Kedua, alam rahim, dalam kandungan perut ibu. Ketiga, alam dunia. Ni, pas kita beranak lahir atas dunia ni dia stesen baru ketiga. Lepas pada alam dunia, kita akan bertemu dengan alam barzah, stesen keempat. Lepas alam barzah, alam akhirat atau kiamat. Lepas alam akhirat atau kiamat, padang mahsyar. Lepas padang mahsyar, syafaat. Syafaat pula bukan semua akan dapat. Ada golongan dihalau daripada dapat syafaat Nabi. Ada. Lepas pada syafaat pula, sama ada dapat atau kena halau, na'udzubillah, akan pergi ke hisab amalan. Hisab amalan tu pula, lepas pada tu tak berakhir di situ. Pi pula ke terima buku catatan amal, sama ada dengan tangan kanan atau tangan kiri. Habis, tak lagi. Lepas terima buku catatan amal, akan ditimbang di mizan. Tempat timbangan mizan. Berat belah baik ke, berat belah amal buruk atau jahat. Habis, tak lagi. Lepas mizan pula, pergi ke Telaga Kausar. Lepas Telaga Kausar pula, pergi titian sirat. Di titian sirat pula, tak semua selamat. Itulah dia. Kurang lebih 13 atau 14 stesen semua. Kita baru stesen ketiga. Jauh pergi. Memang elok tajuk malam ni, perjuangan belum selesai. Selagi tak masuk syurga, selagi belum dapat rahmat Allah dengan masuk dalam syurga, temu dengan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, belum lagi selesai perjuangan kita. Ya, merdeka kita hari ini adalah kemerdekaan daripada penjajahan 434 tahun negara kita dulu. Portugis, Belanda, orang putih, Jepun.
434 tahun. Merdeka daripada itu. Tapi sebagai orang Islam, kita kena ingat, selagi hidup, kita tak akan pernah berakhir. Sebab dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, kita sebagai orang beriman ni ada 4 musuh. 4 musuh orang beriman ni ada di keliling kita. Cerita penjajah tu balik semua dah, habis selesai dah. Tapi penjajah yang takkan pernah selesai ni 4. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 musuh orang beriman tu siapa dia? Pertama, mukmin yuhsiduhu, orang beriman yang dengki dengan dia. Muka sama-sama mayang masjid, tapi dalam hati siapa yang tahu? Depan kita dia sengih, dia senyum. Belakang kita, oh dia hentam kita sungguh. Dalam grup WhatsApp ke apa, dia bubuh sungguh. Tambahlah ni orang nak kutuk, nak maki orang. Dia kalau Facebook, dia tak pakai nama sendiri. Dia buat akaun palsu. Buh nama benda lain, nama menatang lain apa. Beruang taubat, Bilal kesepian, musafir senja, jebat derhaka. Bukan nama dia. Dia buat Facebook tu untuk apa? Untuk hentam orang, bagi macam-macam lah. Sebab tu tuan-tuan doalah pada Allah Ta'ala. Moga-moga anak-anak kita ni depan kita bagus. Dalam alam maya pun bagus. Dia pasal kadang anak kita depan kita ni bagus. No, pijak gajah tak mati. Oh gajah. Tapi dalam Facebook tu dia. Tuan-tuan ingat tak masa New Zealand Masjid Christchurch kena tembak tu, ingat tak? Kan ada senator mana, Australia ke mana tu, yang dia cakap tu nada macam menghina sikit lah. Dia macam kata itulah orang Islam menyusahkan apa semua, bawa macam-macam lah semua kan. Ramai orang hentam Facebook. Lah kali kena kelepek dengan telok tu. Orang buh telok atas kepala dia tu. Dah lah dia pun ni kena telok pula kan. Facebook dia kena hentam tu. Kutuk habis semua. Dia bukan Islam, dia non Muslim. Tapi orang hentam dia sungguh. Tapi yang seronok ramai-ramai yang hentam tu ada agak orang Malaysia, sesat agak. Ada orang Malaysia kita hentam juga, ada budak-budak Melayu kita. Bengong. Mana dia faham? Dia orang putih. Tapi ada juga geng-geng cerdik ni, dia terjemah. Your mother is green. Mak hijau. Mana dia faham mak hijau? My mother is green. All still stupid. Tua-tua pun bodoh. Dia terjemah orang putih. Small don't die, big give trouble. Kecil-kecil tak nak mampu, tua-tua menyusahkan orang. Manalah orang tua tu faham. La ilaha illallah. Kita ni merdeka lama dah. Berhijrah, mak hijrah berapa kali dah. Mulut duk jahat situ. Macam mana orang Islam, orang bukan Islam nak tertarik pada Islam? Kita pun nak lebih kurang yang mulut jahat serupa tu kan. Geng-geng bawang troopers ni, kita nak bagi pesanan sikit. Jangan buat panggil lagu tu, bawang troopers. Yang kedua, Nabi menyebutkan wa munafiqu yubghituhu, orang-orang munafik yang benci dengan orang beriman. Musuh orang beriman. Yang kedua adalah orang-orang puak-puak munafik. Orang munafik ni kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat terkenal Abdullah bin Ubay apa semua tu. Matlamat kehidupan mereka ni apa dia? Mereka benci nak tengok orang Islam ni hidup berbaik-baik sesama. Dia tak boleh tengok orang Islam ni berbaik-baik, main kenuri apa, majlis apa. Dia tak suka ni berkasih sayang, dia benci, dia meluat. Dia ada saja dia nak bagi pecah belah. Ni perangai orang munafik. Dia nak cari bahan, nak bagi bergaduh, bertengkar habis semua. Tu kadang-kadang kita kesian. Dalam grup WhatsApp ni macam-macam perangai. Tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan grup WhatsApp kan ramai, banyak macam-macam. Penuh sampai bengong telefon. Sekali meninggal, khut Fatihah tu penuh sungguh. Oh no, Al-Fatihah meninggal saja. Buka saja, inna lillahi wa inna ilaihi meninggal sungguh dalam grup WhatsApp tu. Tak apalah benda hak elok-elok, abang benda elok ni hak duk kutuk hentam orang apa semua. Tu kawan-kawan ramai left group tu. Tak boleh macam tu. Lepas tu kena beringat. Yang ketiga Nabi sebut wa kafirin yujahiduhu, orang kafir yang sentiasa nak melawan. Dan yang keempat wa syaitanu yuftinuhu, syaitan yang sentiasa nak menguji keimanan, menguji kita punya kekuatan kita. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita bahawa perjuangan kita ni dalam hidup takkan pernah selesai. Akan ada saja ujian-ujian yang akan menimpa orang beriman ini. Sebab itu tuan-tuan, kata ulama tasawuf kata,
Orang yang berjaya dalam perjuangan kehidupan dia itu akhirnya mendapat syurga, sekurang-kurangnya banyak amalan perlu dia buatlah. Tapi antaranya mesti ada 4 sifat. Buat antara 4 sifat, tuan-tuan balik malam ni dapat 4 menjadilah tuan-tuan. Apakah di antara 4 sifat yang kita mudah-mudahan ni tahun baru kita 1441 Hijrah ni kita jadikan dia sebagai amalan bersama. Apakah di antara sifatnya ini? Yang pertama sekali, sifat yang perlu ada pada kita bersama, nombor 1 ialah muahadah. Muahadah maknanya seorang hamba yang bersifat berpegang pada janjinya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duk marah orang tak tunai janji, tapi kita dengan Allah Taala berapa kali mungkir janji. Apa janji kita pada Allah Taala? Apa janji kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Betulkah kita ni kerana Allah? Kerana apa? Al-fulusu fid dunya wal mampusu fil akhirah. Macam tak faham kan? Dia punya Arab Melayu sikit tu. Orang hidup memang duit semata duit jenis-jenis pok-pok macam ni tak ada apa lah. Hidup bukan kerana Allah. Sebab tu kita ni geng-geng berbalik-balik haji ni semua KT 028 ke apa semua, diingatkan pada kita semua orang pergi buat umrah ke haji ke, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kita tengok berapa banyak amal-amal ibadat, puasa ke, zakat ke apa semua, haji dan umrah Tuhan habaq siap-siap dah awal-awal. Sempurnakan ibadat haji dan umrah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ulama bahas pasal apa Allah Taala sebut awal-awal kerana buat haji, buat umrah kerana Allah. Pasal apa? Taklah zakat ke, semayang ke, puasa memang kerana Allah juga, tapi tak berapa nak tekan sangat macam haji dengan umrah ni. Pasal apa? Kata ulama, haji dengan umrah ni ramai orang buat dan ramai orang tergelincir ke arah riya. Pasal ibadat yang tak semua orang mampu buat. Semayang kok mana pun buat, kena buat. Haji, umrah ni tak semua orang mampu buat. Jadi hak mana berpeluang pi tu, dia jadi perasa lain lah, dia perasa lain. Dapat surat tabung haji tu, dia perasa lain dah. You can call me haji. Dia perasa lain, dia perasa lain. Niat tu mudah lari sangat. Tambah bersembang dengan kawan-kawan hak bisa pi haji, bisa pi Mekah ke apa. Kawan-kawan tanya minta pengalaman sikitlah, dia kata hang nanti nah. Pas mayang kat Majlis Haram tu, depan Majlis Haram tu ada satu kedai kebab. Oh, sedap tak ada Allah. Sedap semua kebab dia, daging dia masak elok, sedap. Hampir try tuan tu. Lepas tu anak asal teh Arab bagusnya, belakang belah Masjid Nabawi tu ada belakang tu sedap. Teh Arab tu memang syok sungguh. Orang Indo punya buat sedap. Hang ni nak pergi sana, pergi cari kebab ke, hampir cari keredaan Allah. Apa faham tak tuan-tuan? Itu masalah tu, ramai orang pergi sana, niat tu jadi lain. Kalau dulu kan pergi cari kayu kokar lah, pergi cari macam-macam mengarut punya perangai. Baik tu Tuhan nampak siap-siap dah buat kerana Allah. Ramai orang niat macam-macam ni. Dulu ni zaman dulu lah, pergi Mekah bawa balik jin. Mengarut tuan-tuan dulu, pelik-pelik tu. Pasal dulu Masjidil Haram dia ada satu tiang. Tiang tu dikenali sebagai tiang jin. Warna dia lain daripada ni, saya habaq je tau. So pergi cari pula mana tiang jin. Dah habaq saja. Dak ada lah ni kerajaan Arab Saudi dia dah cat semua warna sama lah. Pasal ramai duk mengarut. Ramai duk buat perangai mengarut. Duk niat tak kena. No? Sebab tu hati-hati. Orang nak pergi umrah ke, pergi haji ke apa, kalau dia tanya ada nak pesan apa ke, kirim salam kat Nabi ke, tolong doakan saya ke, warga kita ni warga Perlis ke, Malaysia ke, aman makmur. Bulan 5 keluar haruman yang elok-elok. Apa? Doa yang baik-baik, doa yang baik-baik yang elok-elok, makmur semua. Ni pesan kurma. Kawan nak pergi buat ibadat pun hati tak tenang. Duk kira tu buku lah. Kawan ni order kurma coklat lah, kurma ni, kurma badam, kurma segala jenis kurma. Yusuf Tayyub, Yusuf Qardawi, Yusuf Haslam, segala jenis macam-macam jenis kurma. Letih macam ni. Ingat, pertama sekali muahadah, ingat janji kita pada Allah. Dalam semayang tadi pun kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kepada Engkaulah kami sembah, pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Sungguhkah kami minta tolongan benda lain? Pada Engkaulah kami sembah, dan pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Sungguhkah? Orang kalau bersifat beriman, dia pegang janji ni sungguh ni. Dalam hidup dia Allah dapat rezeki apa semua Allah Ta'ala ni, bukan makhluk ni semua. Ada orang lagu tu, habislah, tidak dulu dia duduk tolong kami, kali ni dia tak menang pula, habislah kami. Dulu boleh mohon bantuan apa dengan dia kalah pula kali ni, tak boleh nak minta tolong, alah habislah. La ilaha illallah. Ada tak panggil lagu tu? Awak sengih. Orang tanya sungguh ni, ada tak ada ni? Mana-mana pun ada orang lagu ni. Tak tahulah, tak, saya tak cakap tentang mana-mana. Tapi orang tu ada jenis lagu tu. Dia harap sangatlah hak dia tu tak ada, tak menang, habislah projek kita, tak ada lah. Kalau dia menang dulu kita ada peluang kan. Dia pun elok duduk dalam grup WhatsApp kita kan. Tak payah buat proposal banyak sangat, minta lagu tu kan. Dia tak menang lah ni, habislah kita. La ilaha illallah. Rezeki tu main pada mana? Tahu Allah Ta'ala. Tapi siapa cara tu nampak macam bertuhankan orang. Tu pelik. Sebab tu kita ni manusia tuan-tuan kena beringat. Tu tambah lagi orang hak jenis minta tolong dengan makhluk-makhluk tu ramai. Saya duk ingat tuan-tuan, zaman-zaman kita ni tak ada dah perangai-perangai lagu tu. Moden kan, zaman dah moden, orang ramai duk main mengaji apa, tak ada dah perangai duk main ilmu-ilmu. Ada lagi. Orang perempuan ada satu kes dulu ni, laki dia jenis mesra alam ni. Laki jenis mesra alam. Jenis semua orang dia tegak, laki ke perempuan ke, semua dia tegak. Jadi geram lah, dia tengok laki dia baik sangat, geram. Dia pergi buat nasi tu lah. Dia bagi laki dia makan. Saya pun tak tahu sebelum ni, tak pernah ambil tahu mana belajar di Mesir tu, tak ada belajar bidang ni. Buat nasi lagu tu, kita tahu nasi Arab, nasi kapsah, apa tahulah nasi mendi, apa tahu. Nasi lagu tu kita tak tahu. Rupa orang hak pernah kena, ya Allah dahsyatnya. Tuan-tuan tahu no, ibu-ibu no, orang hak buat perangai lagu tu, dia bagi laki dia makan nasi tu, tahu tak dia jadi, tahulah bodoh, dia memang jadi bodoh. Tahu tak bodoh lagu mana? Saya ingat macam bodoh-bodoh bengong itu kan. Bodoh sungguh. Sungguh orang hak kena nasi tu dia jadi bodoh sungguh. Bodoh tahap apa? Tahap apa? Dia tahap laki dia tu masa mula-mula kena tu, masa makan nasi, bini kata, "Makan nasi. Makan nasi." Bayang no, laki dia daripada mesra alam, ceria, ramah, jadi sengak begitu. Makan nasi. Dia makan nasi saja. Tu kata bodoh apa? Piang ke apa? Kesian tu. Dia makan nasi je. Apa makan nasi? Lauk ada. Makan ikan tu. Dia tokak ikan dengan tulang. Dia ikut sungguh. Dia jadi bodoh. Bodoh sungguh. Sampai tahap tu. Dan ni pengakuan ni. Tuan-tuan tahu tak? Orang hak ni kita nak pesan no, makcik-makcik kat belakang no, kalau ada niat lah. Astaghfirullahalazim, tak kalau ada niat. Tak. Kawan-kawan kalau ada niat, pergi ceramah kat dia sikit. Ustaz main ceramah baru ni, dia kata lagu tu. Ya Allah, orang dah main dengan benda tu. Kalau tak tahulah berumur kau betul masih hidup, tak apa. Pasal kunci tu ada kat dia. Kalau tok umur tu mati, meninggal, jenuh, tak boleh buka. Kalau dengan izin Allah tak apa, tapi kebiasaannya sampai mati. Hati-hatilah kau, jangan duk main benda-benda mengarut lagu tu. Sebab tu benda-benda syirik ni, benda-benda mengarut ni, janganlah sama sekali terlibat. Marah lagu mana dengan lelaki pun sembang elok-elok lah. Orang perempuan ni kalau dia geram, dia cakap seorang-seorang kat dapur. Cakap duk merepek seorang-seorang. Jadi jangan lagu tu kat sembang elok, bincang elok. Kita orang lelaki tak ada minta apa-apa, minta tambah lagi satu. Tu je pun. Pasal kita pun dekat dengan orang Perlis ni, dekat. Dia dekat kawasan, mudah nak akses tu senang. Minta maaf kat saja melawak macam tak setuju. Tak apa. Jadi yang pertama tadi apa? Muahadah, janji kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai, ataupun ada orang bila dia diuji, bila dia ditimpa dengan musibah, hilang Allah Ta'ala daripada jiwa dia. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, syaitan ni, dalam banyak-banyak syaitan, ada satu syaitan yang mana syaitan tu namanya Tabr.
Syaitan yang nama Tabr, syaitan kan banyak nama dia tu. Ada yang nama Dasim, Khanzib, Al-Awar, Al-Walhan, Zalambur, Tabr, Misurat, apa banyak nama-nama syaitan ahli mesyuarat dia lah. Iblis ni ramai dia punya exco dia tu, portfolio macam-macam. Tapi ada satu syaitan ni nama Tabr. Kerja dia apa? Menghampirkan manusia yang ditimpa musibah dengan rasa gelisah. Sebab tu tuan-tuan, kalau mai apa musibah, benda yang menyedihkan jiwa, cepat-cepatlah berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Sampai habis lah. Tapi kalau hak yang jiwa, hak awal-awal itu hammi wal hazan. Apa masalahnya? Orang hak ditimpa musibah ni kadang-kadang macam kita kan, alhamdulillah Allah Taala bagi nikmat semua tu yang kita tak berasa sangat apa, tenang duduk. Sat pejam, sat celek, sat pejam, sat celek. Ustaz ni kalau tak ada lawak aku pejam turis pasal. Aku pejam lama. Ada lagu tu kan. Tenang, maknanya tenang, tak ada masalah. Tapi kalau orang yang ditimpa musibah, syaitan mai cucuk. Salah satu daripada senjata syaitan adalah membisikkan kita supaya berkata kalau. Fa inna law min amali syaitan. Berkata kalau. Dan kita kan kena musibah apa-apa. Kalaulah aku tahulah, kalaulah aku tak kahwin dengan dia, kalaulah aku tak ikut jalan tu, kalaulah aku kalau. Jangan tu. Dia kan biasa kan, dia ada 3. No? Awak no? Awak. Kenapa atau awak? Kalau sepatutnya. 3 benda ni dia selalu berangkai sekali. Awak, kalau sepatutnya. Dapat berita apa ni, anak dia terjun bendang, meninggal, patah tengkok, naik motor dengan kawan. Mak dapat berita, oh lah. Duk teriak meramu tu, teriak. Apa dia kata? Awaklah anak aku. Ataupun kalau dia orang putih, why? Macam selipar hilang kan. Punya banyak selipar. Siapa selipar aku? Awaklah penyamun tu ambil selipar. Banyak lagi selipar lain. Siapa selipar aku yang tergerak nak ambil? Why me? Siapa aku? Awak aku yang kena. Why me? Tu kalau Allah Ta'ala jawab balik tu, why not tu? Why not? Hang hamba aku. Suka hati lah. Why me? Awaklah anak aku. Kalaulah anak aku tak naik motor dengan dia tadi, budak tu tadi mesti tak mati. Sepatutnya yang mati tu budak-budak rempit tu. Anak aku orang masjid. Raja lebih bayar apa? Habis. Perasan tak? Kalau sepatutnya. Jangan. Sebab tu nak kata apa ustaz, jiwa duk sedih ni nak kata apa? Ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda, ingatlah dia sementara. Ucapkanlah Alhamdulillah. Bagus no? Ketika hati sedih dan pilu, alhamdulillah. Tu taraf wali no, dia dapat musibah dia alhamdulillah tu. Biasa innalillah lah kot no. Innalillah rajiun. Saya jarang tengok orang kereta kena langgak, pum, alhamdulillah. Lama orang tak langgak no. Boleh langgak belah sana pula apa? Saya pun dah lama orang tak langgak ni, boleh langgak. Ada tapi jarang jumpa macam tu. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ataupun saya nak share dengan tuan-tuan, kan, apa amalan kalau bagus kita ditimpa musibah ni, apa nak baca? Nabi ajak kita kalau dapat nikmat, kata lagu ni sama-sama dengan saya nah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tu dia. Sekali lagi, 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Pak Haji suara macam Gazal Pati tu. Suara ada tanjak.
ada tunjuk tu. Dia cucuk sikit dia keluar habis tu. Tu kalau dapat nikmat, moga Allah kembangkan lagi nikmat kita tu. Baca hak tu noh, alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus solihat. Keputusan Pak Isa keluar anak cemerlang. Oh, tahniah lah kau anak cemerlang. Bagus anak cerdik noh. Tuan-tuan biasa kata apa? Supaya mak dia. Bukan lagu tu. Ma'al hijrah berubah. Ano? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Amboi panjang Biasa alhamdulillah ya. Tahun ni kita peningkatan, menambah sikit tahun ni. Tapi kalau dapat musibah nak kata apa? Benda sedih menimpa kita. Nak kata apa? Alhamdulillah. Sama-sama. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas tiap-tiap yang keadaan, atas apa pun keadaan, apa yang berlaku, segala puji bagi Allah. Pasal nampak macam sedih, rupa ada hikmah. Tapi itulah taraf orang hak tinggi sikit, benda sedih, kata alhamdulillah tu berat sikit lah. Keluar-keluar lipa hilang. Alhamdulillah. Allah. Kuliha. Awak bunyi macam zikir, macam bunyi tak bunyi bersepa ni. Nak kena kata. Tapi hilang. Saya cukup geram sungguh. Malam ni jangan ambil selipar saya warna hitam. Jangan ambil sebelum tak harap beli lah. Ada sekali tu kat Kedah kalau start hilang sebelah. Hang pun agak-agak lah nak ambil pun. Tak sungguh nak ambil dua-dua. Sungguh. Ini bukan pelawar, semawa. Jangan ambil sebelah bersepa. Melengung kita depan tangga. Loh, sebelah. Orang majlis pun main bersepa Ustaz. Hilang sebelah. Takdir Allah. Insaf Ustaz. Betul juga. Ceramah ke orang pandai. Tu tuan-tuan. Jadi yang pertama ingat muahadah, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena ingat Yang pertama. Yang kedua, sifat orang yang bagus, orang yang akan Allah mudahkan dia nanti masuk ke dalam syurga. Sifat yang kedua nak kena ada ialah mujahadah. Apa makna mujahadah? Mujahadah ni maknanya dia ada sifat bersungguh-sungguh. Ibadah kalau tak ada mujahadah, sekadar menggugurkan kewajipan saja. Sekadar gugur kewajipan sajalah. Ibadah tak ada mujahadah, ibadat tak ada sungguh. Sekadar memenuhi fardu sajalah. Kewajipan lah. Rajin abang main masjid. Rumah saya sebelah ni kan. Tak main nampak sangat. Speaker tepi bumbung rumah. Allahu Akbar. Bangun. Takkan tak main. Sabit tu. Abang kerap pergi umrah tiap-tiap tahun nampak duk pergi umrah. Rumah tepi airport. Hari-hari orang duk terbang, takkan kita tak terbang sekali. Terbang pergi. Maknanya dia tak faham tak? Dia kalau bahasa orang sungguh-sungguh ni lain. Macam saya duk ceramah tuan-tuan. Hak duk main dengar saya ceramah ke, kadang saya duk pergi semayang mana-mana. Bukan semua sihat sangat. Macam tuan-tuan duduk depan saya ni bukan semua sihat sangat ni. Duduk bengkok nampak ni. Nganga daripada tadi pun ada. Tak sungguh. Tapi siapa tuan-tuan boleh main? Ni namanya mujahadah. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh lah. Bukan kata tuan-tuan ni lapang tak ada apa nak buat main pergi. Ingat pergi. Ngisi masa lapang. Tak ada. Tuan-tuan lapang apa banyak. Saya tahu tuan-tuan ni banyak. Program ni banyak. Tapi main sungguh-sungguh nak main ni. Maknanya tuan-tuan ni ada sifat mujahadah. Sebab tu kalau kita tengok orang yang ada sifat mujahadah ini, benda yang paling kita jelas nampak pada dia ialah dia ini seorang yang akan menjaga solat. Pasal semayang, ibadah yang kok mana pun tetap kena buat. Tu lambang mujahadah, sungguh-sungguh tu. Tuan-tuan kalau nak kenal orang, dia ni jenis taat dengan Allah Ta'ala ke tidak, salah satu cara dia nampak ketaatan dia pada semayang. Tu ya, semayang. As-salah ra'sul ibadah. Semayang itu kepala ibadat. Orang kalau tak ada tangan, orang panggil orang. Orang tak ada kaki, tetap kita panggil orang. Tapi kalau orang tak ada kepala, orang panggil hantu Jepun. Tak ada kepala duk kawat. Betul tak?
Orang panggil hantu. Jadi siapa tak semayang, hantu Jepun tak lah. Tapi nak lebih kurang tu lah. Tak sungguh. Sebab itu semayang, dia ibadah yang paling senang kita nak nampak. Tuan-tuan pilih jumpa siapa-siapa pun. Tuan-tuan tengok. Kadang orang cakap, saya ni nak cari calon menantu, saya nak cari siapa ni kawan yang bagi macam mana. Tengok dia punya semayang. Jaga terhadap semayang. Macam kita tuan-tuan, ada kawan. Kita pergi travel ke, pergi berjalan, musafir dengan dia. Apa soalan dia? Sekejap lagi kita nak semayang tak mana? Betul tak? Orang hak jenis jaga semayang macam tu. Sekejap lagi kita nak semayang tak mana? Nak semayang tak mana? R&R mana kita nak berhenti sekejap lagi ni? Itu tanda-tanda tu, bagus tu. Jenis lagu tu. Sehingga pergi mayang R&R mana-mana. Lelaki ke perempuan tengoklah boleh mayang. Tapi saya nak pesan akak-akak sehingga R&R ni, macam kami lelaki-lelaki ni semayang, perempuan pun semayang lah, tapi ada kadang tak semayang. Lelaki dia pergi semayang, dia tak boleh semayang, dia pergi mana? Kalau tak makan pun dia pergi mana? Saya nak pesan lah, saya ingat tak suruh pergi lah kot, kursi urut tu. Orang perempuan bukanlah tak boleh pergi kursi urut. Kalau kursi urut tu tertutup, tak nampak, tak apa. Maklum tu pun pergi juga. Kursi urut, tahu tak? Kursi urut tu. Deng tu ha. Awak letih sangat ke makcik? Sampai kena duduk kursi urut tu. Dia goyang habis tu. Kita nak pergi surau jadi petah balik tu. Apa dah? Goyang tu ha. Makcik kalau nak naik tubuh telekung boleh kot Telekung pun orang nak tengok juga. Aduh, susah. Semayang, jaga semayang. Ataupun orang kalau kita nak kenal dia ni jenis bagus tak bagus dia, jaga semayang. Calon menantu ke apa, jaga solat. Baik itu kalau dia jaga solat satu, kemudian dia juga orang yang mengimarahkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ini, kata Allah Ta'ala, itulah sifat-sifat orang beriman. Orang beriman. Imarah di sini pun banyak maksud. Bukan setakat dia main semayang saja. Tapi dia juga orang yang menjaga rumah Allah ni, jaga elok-elok. Baik itu tuan-tuan, masjid kita ni jaga elok-elok tuan-tuan. Masjid kita ni bukan AJK saja nak kena jaga, pakat-pakat jaga. Kebersihan dia, semualah ni. Apa masalah tuan-tuan? Jangan tunggu AJK saja. Kipas mana tak hidup ke apa, tandas ada masalah ke apa, kita pakat-pakat tanggungjawab. Ni rumah Allah, kita bersama kena jaga. Ada orang kadang, bukan ada orang, ada masjid kadang kita pergi doa sungguh, pintu tu lekang. Tuan-tuan bayang tuan-tuan, pintu lekang. Memang celah tu nampak. Takutlah ada mata sebiji main. Buat lagu tu. Kita tengah ada urusan penting ni. Ada masjid tandas dia tu dengan selak tak ada. Selak tak ada tuan-tuan. Teruk. Saya kena buang tangan lagu tu. Takut orang tolak. Dan kita tengah buang pun suara kena budak takut budak-budak tolak. Budak tu tolak. Ustaz Ilyas. Takut. Jadi pakat-pakat jagalah rumah Allah ni, masjid kita ni sama-sama jaga. Masuk isyak dah apa? Masuk isyak dah nak? Kita bagi laluan azan isyak dulu dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, insya-Allah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung berkaitan tentang perjuangan belum selesai. Saya suka tuan-tuan, mana-mana saya ceramah pun saya suka bagi laluan untuk azan isyak. Satunya sebab mungkin ada jemaah kat luar yang tak mai tu, dia duduk tunggu bila nak azan. Satu. Yang keduanya, seronoknya sebab bila habis azan kita dapat sama-sama baca doa. Kadang kita di rumah kan papa azan kadang kalut, doa pun tak baca. Dia nak rajin baca ni di masjid lah biasa. Tu bagi laluan baca doa. Baca doa lepas azan satu perkara yang besar sebenarnya bagi kita yang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi, man qala haina yasma'un nida Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai habis doa itulah. Nabi kata wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang baca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah sampai habis tu berhak mendapat syafaat aku di hari akhirat nanti. Berhak. Maknanya bukan main-main lah. Jadi lepas azan bacalah doa tadi tu. Jangan duk sambung ngutuk orang balik. Tadi mengutuk orang, betul azan.
Pas azan sambung balik. Kat mana tadi kita? Doa dulu. Hang ni syafaat belum tentu dapat dak lagi ni. Kena doa, banyak doa. Apa azan ustaz nak kena baca doa? Mana-mana azan. Azan masjid kita ke, azan surau, azan TV, azan radio, bacalah tuan-tuan. Banyak-banyak baca doa, no? Azan. Cuma azan kalau budak bayi baru lahir tu saya tak pastilah juga, pasal azannya biasa pelannya, no? Pak dia azan ke budak tu biasa pelannya. Biasanya pelan, no? Tak, kita nak tumpang baca doa pun tak dengar. Tapi ada gak kadang-kadang yang sesat. Kuat sungguh dia bang. Lama menikah tak dapat anak, sekali dapat anak dia seronok loh. Dia bang sungguh-sungguh tuan. Pukul 10 pagi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misi ambil sembahyang. Ingat Zuhur dah. Awal Zuhur ni pukul 10. Dia ingat betul-betul masa waktu. Ingat siaran tertunda ke apa. Nah, jadi baca padan-padan lah. Bang padan-padan ke budak tu, pecah ke gendang budak tu nanti. Baik, sambung. Yang kedua tadi apa dia? Mujahadah. Bersungguh-sungguh kita. Sungguh kita dalam mengimarahkan masjid. Bersungguh-sungguh kita dalam apa lagi? Solat berjamaah. Bersungguh-sungguh kita ajak mendidik anak-anak kita ni semua. Allah Ta'ala sebut surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan jalan ke arah kejayaan, keredaan Allah Ta'ala. Syaratnya apa? Jahadu. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhnya. Cara dia, bangun semayang malam, main majlis ilmu. Majlis ilmu ni pun saya tengok kadang, saya ceramah tuan-tuan mana-mana pun kadang, bukanlah kata orang muda tu tak ada, ada. Tapi orang tak berapa nak muda pun, mai. Semangat dia mai. Semangat, menyandak, tapi nak juga ilmu. Saya tuan-tuan, yang saya ni peminat saya ramai saluran satu. Tahu saluran satu? Kalau mengundi tu saluran satu lah. Duduk atas kursi yang ramai tu. Kan? Sembang sekali batuk kat 40 kali. Tu ramai. Kalau semayang tu tara nak sujud tu bunyi prak-prak. Kadang surau tu surau kayu. Saya pun tak tahu bunyi kayu ke bunyi tulang. Lebih kurang prak-prak. Tapi lo saya puji sungguhlah maklum mak teh mak cak ni semua. Rajin mai. Kadang mengaji tu kitab tu orang dah langkau muka surat lain dah. Lena. Tapi dia nak gak mengaji la ilaha illallah, baguslah tuan-tuan, saya puji tuan-tuan. Tak apa. Majlis ilmu ni kalau ilmu tak dapat sangat pun berkat tu kita nak tu. Dulu tuan-tuan, kisah para ulama lah. Kisah para ulama dulu ni, ada satu orang laki-laki ni nama dia Al-Ghazi. Al-Ghazi bin Qais. Dia ni orang daripada Andalus. Semangat dia nak mengaji, nak menuntut ilmu. Dia daripada Andalus tu dia pergi ke Madinah. Dia nak mengaji dengan satu orang ulama. Nama ulama tu Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Qurashi nama dia. Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Qurashi ni ulama alim, tokoh yang alim. Hebat, sama hebat macam Imam Malik apalah di Madinah. Jadi Al-Ghazi tadi tu, masa dia sampai Madinah, dia pergi ke Masjid Nabawi. Dia masuk dalam masjid, dia nak tunggu pengajian tu bermula. Dia kalau masjid-masjid dulu-dulu ni, tiap-tiap tiang ni macam dewan kuliah lah. Ni halaqah ni pengajian fiqh, sana pengajian hadis, pengajian usul fiqh. Dia macam tu, tiang-tiang tu ada tok-tok guru dia lah. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, di Masjidil Haram pun ada lagi kan, orang mengaji Quran apa kan di tiang-tiang tu. Lagu tu, dia pergi duduk dekat satu tiang, dia tunggu syekh tu main nak mengajak, dia nak pergi lah. Dan dia pun kenal nama Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Qurashi ni, dia kenal nama ya. Orang tak bisa jumpa. Mana ada Facebook dulu, tak bisa jumpa. Jadi dia pun tunggu. Kok ada sat lagi mengaji dia nak pergi ya. Tiba dia nampak satu orang laki-laki masuk dalam masjid. Laki-laki tu masuk dalam masjid, pum duduk. Apa ni? Masuk masjid terus duduk. Patutnya apa? Semayang? Tahiyatul masjid 2 rakaat. Terus duduk. Dia biasalah jiwa student kan lagu tu. Nak mempetah apa ni membangkang sedia. Tengok tak tu. Oh dia bangun. Dia bangun dia pergi kat laki-laki tu. Cik.
Apa cik masuk masjid terus duduk. Mayanglah 2 rakaat. 2 rakaat. Perangai macam ni nampak sangat cik ni lemah bab agama. Dia straight bang. Perangai macam ni nampak sangat lemah bab agama. Tuan abang. Orang tu pun terima kasih Dia terus bangun, Allahu akbar. Mayang terus. Tak ada tengkak, habis time tu Dan dia pun tak apa. Dia duduk balik. Tak lama selepas itu, laki-laki hak mayang sunat 2 rakaat tu, dia dah selesai mayang dia dia duduk. Dan ada orang lain masuk dalam masjid, pergi duduk kat dia. Orang lain masuk dalam masjid, pergi duduk kat dia. Orang lain masuk dalam masjid, pergi duduk kat dia. Orang masuk masjid, pergi duduk kat dia. Pergi duduk kat dia, pergi duduk kat dia. Kau yang ramai. Penuh. Dia pun, siapa dia tu? Mesti somebody. Bukan nobody but you. Ini mesti somebody. Dah lah tak mayang sunat 2 rakaat, ramai follower. Ramai pula peminat. Ramai pula piduk kat dia. Siapa dia tu? Siapakah dia? Yang aku baru sound tadi tu. Dia nampak ada seorang budak masuk lambat sikit. Dek. Dek, mai Zat. Apa orang lambat ni? Mai dah sat. Ampun. Nak pergi mana? Saya nak pergi tu mengaji Mengaji dengan siapa dia? Tu, Tok Syekh duk tunggu. Tu. Hak tadi tu. Siapa dia tu? Loh abang tak kenal. Habaq lah siapa dia? Tanya aku kenal tak kenal. Siapa dia tu? Itulah nama dia Imam Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qurashi. Astaghfirullahalazim. Rupa dia baru sound. Tuan-tuan bayang dia main pada jauh-jauh hanya untuk nak sound untuk guru dia. Dia malu. Takkan nak balik. Malu. Alah, aku pisau dia pula dah tadi. Malu. Nak duduk dalam majlis ilmu macam mana ni? Yuran tak bayar apa ni macam mana? Malu. Dia pun pergi duduk kat dalam majlis tu. Dia pergi duduk di belakang-belakang celah-celah. Malu. Duduk tapi duduk lah nak ngaji tapi malu. Dia ingat aku habis ni majlis ni sekejap aku pergi jumpa lah Tok Syekh, aku minta maaf lah, nak minta maaf sangat. Habis majlis tu, kelas tu habis, dia pergi terpa pergi jumpa Tok Syekh. Dia kata, Assalamualaikum Tok Syekh, saya minta maaf lah tadi, minta maaf lah, malu saya pergi sound Tok Syekh pula tadi, minta maaf lah tadi. Apa kata Imam Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qurashi? Ni ulama hebat. Apa dia kata? Wahai anak muda, tak apa. Dia kata, engkau tak salah. Apa yang hang kata tadi tu betul. Sepatutnya aku masuk dalam masjid, mayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat dulu, adab. Kita pergi rumah orang, tahiyatul Islam, Assalamualaikum. Dengan Allah Ta'ala takkan Assalamualaikum Allah. Kan pergi rumah orang, Assalamualaikum tuan rumah. Tuan rumah ni Allah, takkan Assalamualaikum Allah. Caranya sembahyang sunatlah 2 rakaat. Apa masuk rumah Allah tak bagi salam? Cara bagi salam dengan Allah Ta'ala, sembahyang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi apa yang hang kata tadi tu betul. Aku tak buat tadi, kelupa. Terima kasih banyak. Baguslah. Kalau kita lah di tempat Tok Syekh tu, baru hantar. Boh nampak aku tau. Hang kata aku apa tadi? Dia kata apa? Nampak sangat jahil bab agama. Jahil bab agama. Tok guru besar dia kata jahil bab agama. Nampak kesungguhan. Dia senang tuan-tuan. Orang hak jenis ikhlas mengaji ni, hati dia baik. Dia bukan kira nak tengkak dengan orang. Saya abang terang. Orang hak betul ikhlas nak mengaji ni, hati dia automatik jadi baik. Automatik jadi baik. Tak rasa nak bergaduh dengan orang. Kalau dia berbeza pandangan orang pun dia tenang-tenang. Tak ada rasa nak tengkak. Tak ada. Tenang-tenang. Itu tanda orang. Sebab tu kita ni mengaji tuan-tuan dengan niat apa? Nak makin dekat dengan Allah. Bukan mengaji nak pergi hantam orang. Jangan. Niat tu kena betul. Ada orang kita tak nafi. Sebab itu Nabi sebut, antara golongan diharamkan daripada cium bau syurga. Nabi abang siapa dia? Siapa dia? Orang yang Allah haramkan daripada cium bau syurga. Siapa dia? Orang hak menuntut ilmu agama semata kerana dunia. Semata kerana dunia. Ramai orang lah ni minat mengaji agama. Syok jadi ustaz noh. Ramai orang suka. Nak jadi ustaz ni, ramai orang minat. Teringin jadi ustaz. Tak betul dah niat. Hang mengaji sebab hang nak famous. Hang nak jadi terkenal, masyhur. Habis. Tak pergi mana, ilmu tak berkat. Patutlah semua orang hak dengar tak ada rasa.
Kita kadang kalau Tok Guru mengajar, kadang-kadang dia tak ada kata pun kita ada rasa. Imam Hasan Al-Basri, anak murid dia kata, tak dan lagi Tok Guru kami mengajar, kami tengok dia punya muka, rasa nak semayang. Itu dia. Tak dan kata apa lagi. Marilah kita semayang sunat banyak-banyak. Dah, dia tak kata apa lagi. Kami tengok muka Hasan Al-Basri, rasa nak buat baik. Rasa nak buat baik. Pancaran berkat orang menuntut ilmu. Dulu-dulu mengaji agama ni kan nampak macam tak ada harapan. Saya dulu kan, alhamdulillah lah UPSR tak adalah kata bagus sangat, tapi layak nak masuk sekolah-sekolah bagus ni, alhamdulillah. Tapi saya pilih masuk Matak Mahmud. Alawiyah pun saya minta dulu ni, Alawiyah ni. Arawan. Tapi tak apalah rezeki saya duduk Sik, Kedah Sik. Jadi Sik Matak Mahmud lah berdekat, Alawiyah ni jauh lah sikit. Tapi sana. Cumanya tuan-tuan, pilihan saya nak masuk Matak Mahmud tu berapa ramai? Masuk sekolah agama. Sungguh kan ni? Sungguh dia tanya, sungguh mengaji ke sekolah agama ni? Tak, result macam ni patut pi lah. Lagi jauh lah. Sekolah agama ni okey kan? Nak makan apa? Orang dulu kira makan lah. Nak makan apa? Mengaji agama, dia tanya nak makan apa nanti. Tapi kita pun tak marah. Pasal orang hak kata lagu tu hari ni makbul. Saya pergi mana pun orang tanya, ustaz nak makan apa? Nah, malam ni ada makan? Oh. Makbul. Naik peterbang, rezeki orang bagi naik business class. Pramugara tu mai, ustaz, any drink, nak makan apa? Nak makan apa? Makbul. Ingat, tapi niat mengaji tu jangan kerana nak masyhur, nak famous semua. Kadang-kadang tuan-tuan, orang ni macam-macam. Sebab itu saya nak sebutkan di sini. Tapi kalau anak kita jadi ulama, orang kenal, terkenal, tak apalah rezeki dia. Kan? Saya pun kadang-kadang fikir balik, ada hikmahnya. Ulama-ulama ke, ustaz-ustaz kita ni makin orang kenal, bagus. Dakwah tu jadi lagi mudah. Orang jadi senang nak dekat, nak nasihat dia mudah. Saya sampai satu tahap tu ingat lagi tuan-tuan, orang main nak bergambar depan jamban tu. Tak agak-agak loh depan jamban. Masa tu di Pahang kot. Saya tak ditahan tau. Penuh perut ni, macam-macam lah. Nak buang. Saya berhenti tu, orang elok habis main asap. Orang nak keluar masjid, saya nak pergi tandas. Elok. Ustaz. Nanti. Okey. Sila. Tandas sana. Masuk. Saya masuk, selesailah urusan apa tu, saya tanyalah buat apa. Keluar pak cik tu tunggu. Dia tunggu, ustaz. Dia kata, saya ustaz, saya ni minat dia kata. Saya tengok TV hari tu, saya tengok ustaz kat TV, saya doa pada ya Allah, temukanlah aku dengan ustaz ni satu hari ya Allah. Makbul depan jamban. Depan jamban jumpa. Apa lagi? Selfie. Tandas lelaki. Itu dia. Dah lagu tu bagus, bagi kita senang. Tapi tuan-tuan, dugaan pun banyak. Tanggungjawab kami yang cakap, yang menyampaikan ilmu ni, tanggungjawab besar. Salah kami cakap, tanggungjawab besar. Nak kena tanggung pun lagi besar. Sebab itu tuan-tuan nak sebutkan apa? Mujahadah, sifat yang kedua. Sifat yang ketiga disebutkan mu'aqabah. Mu'aqabah apa maknanya? Mu'aqabah ni maknanya dia bersifat dengan mendenda diri dia. Kalau dia buat salah keterlanjuran, dia ada buat benda tak sepatutnya dia buat, dia hukum diri dia balik. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini antara orang hebat ni, orang yang sangat tepat mengikut sunnah Nabi. Dia ikut sunnah Nabi kuat sungguh dia ikut sunnah Nabi. Pernah satu hari dia jalan di satu kawasan, tiba dia berhenti. Lepas tu sambung jalan balik. Orang tanya dia, awak tadi berhenti tiba-tiba tak ada apa-apa, tak ada pilat apa? Ni saya tambahlah. Tak ada apa-apa, tiba nak berhenti, lepas tu sambung jalan. Siapa? Tak, pasal dulu masa Nabi ada, sini ada pokok. Nabi mai berteduh. Lah pokok pun tak ada dah. Tapi sebab Nabi biasa berhenti sini, aku ikut. Sayang sangat dengan Nabi, dia follow rapat sungguh Nabi tu. Sampai tahap tu. Tu dia. Ibnu Umar ni pernah satu kali dia terlambat semayang berjamaah.
Terlambat sekali semayang jemaah, lambat sekali. Apa dia buat? Dia hukum diri dia semayang sunat start daripada lepas Zuhur sampai Asar, tak berhenti. Habis bangkit. Lepas Asar pula dia berzikir sampai Maghrib. Dia denda diri dia sebagai aku tadi ni terlepas mayang jemaah. Bukan terlepas pula, terlewat pi jemaah, lewat. Kita relax no. Bukan lewat tak pi langsung. Tak ada denda apa. Dia orang sifat bagus ni, dia ada muaqabah, dia denda diri sendiri. Memanglah denda tu compound tu tak main rumah apa, tak selit ke kereta ke apa, tapi dia ada rasa ni aku silap tu ya, aku dah. Ada satu orang ulama nama Syekh Sirri As-Saqati, seorang ulama hebat. Syekh Sirri As-Saqati ni dicatatkan dalam sejarah, dia merupakan satu orang lelaki yang soleh, bagus, hebat. Apa sifat dia? Satu hari orang report kat dia, tuan, deretan kedai terbakar habis. Terbakar semua. Oh, dia kalut lari pergi balik tengok yang terbakar tu lot jiran. Kiri kanan dia tak terbakar. Apa dia kata? Alhamdulillah. Tengah dia kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedai aku selamat. Kedai kawan-kawan habis hangui. Aku kata alhamdulillah. Mulai saat tu dia istighfar pada Allah 30 tahun tak berhenti. Tu dia. Kedai dia selamat. Bukan dia kata, oh my goodness, nasib baik. Dia kata alhamdulillah, zikir. Cuma tak kenalah. Tak apa nak kena. Hang selamat, hak lain terbakar. Alhamdulillah tu tak kena tangtu tu. Alhamdulillah. Sebab tu terkenal dalam sejarah Syekh Sirri As-Saqati ni, dia istighfar kerana alhamdulillah. Tu dia. Allah tu ulama ni orang hati dekat dengan Allah Ta'ala ni, dia jiwa dia lain. Dia rasa sungguh kalau tiap kali buat dosa. Sebab tu tuan-tuan, mana-mana di kalangan kita ada rasa buat silap, ada keterlanjuran, cepat-cepat taubat. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap, cepat ucap, astagfirullah. Macam bateri Walkman habis. Walkman bateri nak habis lagu tu. Tak ada Walkman lah, budak-budak ni bukan tahu Walkman pada. Tuan-tuan, mana kena banyak ingat. Kita buat dosa, tapi ingat, tiap kali kita buat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan kena kenang satu orang Nabi Allah. Seorang Nabi Allah ini dia tak berdosa, cuma dia sendiri rasa dia sangat bersalah. Siapa dia? Nabi Adam. Nabi Adam terkenal dalam sejarah, semua orang tahu. Dalam Quran pun cerita. Makan buah larangan. Tu cerita dia. Diturunkan ke dunia. Sampai nanti kita semua tuan-tuan, kan kita nanti di padang mahsyar kan semua pakat meneru pergi cari nabi-nabi ni minta syafaat. Tahu dah kan kesudahan dia lah kali jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita dia panjanglah. Tapi masalahnya nabi kan ramai, 124,000 nabi semua. Bermula dengan Nabi Adam tu, jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Allah Adam, tolonglah, kami nak minta bantuan ni, tolong ni, panah ni, padang mahsyar, minta tolong. Apa kata Nabi Adam? Izhab ila ghairi, pergi cari Nabi lain. Laqad ghadiba rabbi, sebab Tuhan pernah marah pada aku. Cari Nabi lain. Tuhan pernah marah pada Nabi Adam dalam peristiwa apa? Terlajak makan buah tu sekali. Dia Nabi ni kalau dia buat silap pun tak dosa. Dia tak membawa dosa. Dia silap teknikal saja. Bukan minum arak ke apa, buah. Cuma Tuhan jangan pergi dekat. Tu. Tapi dia ingat dia punya salah.
Sampai kiamat dia ingat. Sekali buat silap, sampai kiamat dia ingat. Kita bukan tak ingat, pasal banyak sangat. Tak ada nak ingat mana dosa dah, tak tahu dah. Tak tahu dah. Banyak sangat, tak tahu, bertimpa-timpa. Sebab itu tuan-tuan, saya ada satu kitab tu. Tuan-tuan kalau rajin buka lah, ada satu kitab tu nama apa tu, At-Tazkirah fi Ahwal Mauta wa Umuril Akhirah, Imam Qurtubi. Tak tebal mana, 1151 muka surat. Belum habis meninggal tu. Tu sedap kitab tu, menceritakan tentang macam-macam keadaan manusia dekat akhirat. Tapi paling sedih kali adalah pasti akan ada orang akan menyesal di hari akhirat. Pasti menyesal. Hak jenis tak ada amalan lagi memang menyesal. Hak banyak amalan pun menyesal. Pasal apa? Lo aku hidup Tuhan bagi punya banyak, boleh aku sia-sia lagu tu lah hidup aku ni, lo sayangnya hidup. Berapa ramai kita lekah ni tuan-tuan. Dulu tak ada handphone, lah ada handphone. Ralik dengan handphone. Orang tua-tua dulu kan kata orang lah ni macam ayam patuk padi apa. Dia duduk kai. Duk tengok cerita hidup kebahagiaan orang. Tengok. Duk main handphone manjang. Lepas tu amal ibadah kita pun tak tahulah kerana apa. Sikit-sikit nak bubuh dan korban. Dan umrah. Faham tak? Ni bahasa orang lah ni, dia maksudnya dia dah selesai ibadah umrah. Tak pun tengah tawaf pertama. Buh dalam Facebook. Hang buat ibadat ni kerana orang ke kerana Allah Ta'ala ni? Tu banyak. Waktu kita ni handphone ke gadget semua, jaga-jagalah tuan-tuan, jangan sampailah dia mencuri khusyuk kita dalam ibadat seharian kita. Saya tak nafi tuan-tuan, pergilah kedai makan mana pun, satu keluarga duduk semeja, semua menghadap. Bawa Tok Wan seorang ke, bawa Tok seorang, kata nak raih sempena umur dia yang ke-96, contoh lah. Duduk semeja punya ramai, semua menghadap telefon. Nampak dia selfie dengan ketam. Rezeki malam ni, bini dia bisnes tudung online. Anak kecil dia boy kuasa 5 YouTube. Lah kali hak tak menghadap telefon, siapa dia? Untuk tu. Loh, tengok. Dah itu tu bawa keluar komputer. Depan atas meja. Apa ingat aku tak ada? Saja simpan, taruh bawah meja. Apa ni? Tu kita kesian orang macam ni. Sebab itu kita ingat, jangan hidup, jangan sampai lalai sangat. Banyakkan istighfar. Minta ampun banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabah. Muaqabah, maknanya kita denda dia. Ada buat silap, keterlanjuran, minta ampun. Tapi saya nak pesan, siapa-siapa di kalangan kita pula, kalau pernah terlanjur buat dosa, minta ampun pada Allah, selesai. Jangan duk pergi cerita ke orang. Saya sangat tak setuju dengan setengah perangai orang, hang dah buat dosa, lepas tu pergi cerita ke orang. Lepas itu tuan-tuan, masjid ke mana-mana pun saya nak pesan siap-siap ni. Kalau tuan-tuan panggil mana-mana orang hadap, ni musim-musim ma'al hijrah kan, panggil lah orang hak berhijrah ni. Mai cerita pengalaman hidup dia apa semua. Bagus untuk iktibar kita. Jangan jadi lagu dia masa dia dulu. Tapi hang tak payahlah hang cerita hang dulu. Over sangat. Cerita sungguh zaman dia masuk disco, syok, lampu dia, perempuan dia. Pak Haji tu daripada tak tahu disco, berasa nak minta share location tu. Rasa syok dah. Seronok pula. Seronok Pak Haji, disco dia lagu ni apa cerita. Tak salah dia cerita. La ilaha illallah. Orang tahulah hang dulu hidup lagu mana. Cerita macam mana hang boleh tergerak nak main semayang, baca Quran. Hak tu orang nak tahu. Tu kena ingat kau. Dah pergi mana-mana pun bawa modal tu lah. Kena peringat benda tu. Aduh, kita buat dosa, selesai dah, minta ampun Allah Ta'ala, selesai. Cerita ke orang. Sebab itu ulama sebut sangat tidak cerdik orang hak dah buat dosa, Tuhan ampun, Tuhan tutup aib dia, pergi cerita ke orang. Walaupun dengan isteri sendiri. Tak salah, Allah lurus sangat. No? Pembaris sangat. Tahu pembaris? Lurus lah. Jadi pembaris sangat ni. Yang abang nak buat pengakuan ni. Abang ni baru ni jadi orang masjid ni. Dulu abang muda-muda ni bapa ayam naknya. Kan?
Setakat pi seberang sana tu kerak pi. Urut-urut ni biasa dah. Minyak panas, minyak wangi semua berasa habis dah. Awak lah tak cerdik ingat. Zaman dulu tu sudah past tense is past tense. Let bygone be bygone. Sudahlah. Tuhan dah tutup ayat. Habis cerita kat orang. Tak cerdik. Taubat dengan Allah Ta'ala. Selesai lah. Sudahlah cerita dengan orang. Kecuali hang punya jahat, muka depan sok khabar. Perogol berseri 84 anak gadis diterkamnya. Boh muka. Orang tak boleh kata apa lah. Memang orang tahu dah. Ni orang tak tahu. So cerita kat orang. Mu'aqabah. Yang keempat, muraqabah. Muraqabah maknanya apa? Merasakan diri kita ni sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kalau dalam hidup dia berasa dia ni diperhatikan Allah Ta'ala, apa jadi? Jadi orang baik lah. So tuan-tuan, nak pergi airport Pala Batas ke apa, pederah tekan 12, 14, tegak berdiri, pung, macam tu. Sekali daripada jauh nampak lampu biru, pung, 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 tukar gear satu, pecah gearbox, pung, boh kepiah pula, boh kepiah, baik nampak baik sikit, jadi slow. Rupa Bangla mesti rumput. Allah silap orang. Kalau aku tahu. Pasal apa? Dia rasa dia diawasi. Dia rasa ada orang duk perhati dia. Itu orang tahap tinggi tu. Dia ada muraqabah. Dia rasa dia dipantau oleh suatu zat yang maha besar, Allah Ta'ala. Apa jadi pada dia? Dia akan jadi orang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas. Baik itu kita dalam ibadat, dalam hidup ni, perkara paling penting adalah soal keikhlasan. Baca hadis tentang hijrah pun, awal-awalnya apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tu bermula dengan niat. Niat tuan-tuan. Niat kena betul. Kita main malam ni, macam-macam niat. Ada orang niat memang betul nakkan ilmu. Ada orang main malam ni sebab entara tunggu isyak duk pi sat. Ada orang main malam ni dengar kata ada makan, duk pi. Sehingga kedai tom yam tu mai, duk pi. Ada orang main niat kata, oh kata ustaz ni lawak, kita tunggu dia punya lawak lah. Tunggu tak apa lawak malam ni lah. Tunggu niat. Kan? Sebab tu kita ni dalam hidup apa atas niat kita. Sebab tu tuan-tuan pilih ceramah mana-mana pun, sekali kawan tu balik tanya dia, "Macam mana ceramah dia okey?" Tak apa lawak. Sebab dia niat dia hak tu. Tak apa nak ni sangat, hak tu niat dia. Itu kena betul. Sebab itu kita dalam ibadat soal ikhlas ni perkara yang paling penting. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas kerana Allah Taala. Cuma ada orang kadang-kadang dia confuse Dia kata saya ni ustaz, saya bukan tak mau ikhlas. Payah nak ikhlas ni. Saya nak pergi masjid lama dah. Sampai dekat tangga masjid tu, dia main riak pula. Saya U-turn balik. Saya bukan tak mau. Bang, suara saya okey naknya. Tapi bila saya bawa on mic, check, testing. Bergema suara saya kampung ni. Jadi saya rasa saya riak. Off balik. Saya bukan tak mau mengaji Quran, saya baru nak baca Quran. Kawan kata, macam Koreah kebangsaan. Sadaqallahul azim. Awak jadi tak apa cerdik ni. Imam Al-Ghazali kata apa? Nak mencapai tahap ikhlas, kena lalui dulu penyakit-penyakit hati. Mana ada, tuan-tuan, ikhlas ni dia bukan benda tiba-tiba main tau. Apa ingat ikhlas semudah itu? Ikhlas. Senang. Main tarik lagu tu apa, aura ketujuh ke apa? Mana ada ikhlas tu? Ikhlas ini proses dia, hak tadi itulah salah satunya mujahadah. Buat. Lama-lama ikhlas tu main. Buat benda orang tak buat, memang dia rasa tuan-tuan. Macam tuan-tuan duduk kawasan kampung ke perumahan, ramai jiran, sebaris jiran kita dah hak main masjid, hak lain duduk jerui pokok, basuh motor lagi. Pergi mana tu mah? Dia pun soalan bagus juga, dengan pakai kepiah, dengan baju Melayu, dengan kimplekat, tanya pergi mana? Pergi mana mah? Kita ni nak jawab cara elok ke cara tak apa elok? Nak pergi masjid tempat elok, jawab kena elok. Kita kan dia suka tegur benda hak dah memang nampak. Tunggu dekat bus stop. Tunggu bas kat noh.
Dah lori. Awak nak join apa? Oh, bui kasak bunyi. Orang tanya, dia bahasa kita tu, mana tu bang? Masjid. Oh boy, soleh, ahli syurga. Apa dia? Syurga. U-turn balik. Jangan lagu tu, hang tak cerdik sangat lagu tu. Pi lah masjid tu. Dia memang tuan-tuan, nanti Ustaz. Kita mula-mula buat amalan, mula-mula ada rasa, tipu tak ada rasa. Dalam ramai-ramai ni, tuan-tuan tak biasa pakai jubah, tak biasa pakai serban, tak biasa. Sekali pakai. Tak ada rasa kah? Tak ada rasa kah? Mana tak ada rasa? Oh, jangan rasa lain tu. Dia berasa, dia jadi lain. Nak pula orang semawa jadi imam. Afdal. Oh, dia berasa lain lah. Sungguh jadi imam. Oh, dan pakai jubah, sarung jubah orang pelawak jadi imam. Dia pun jadi imam. Dah imam asal. Patut dia laju kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum belakang kata, baru pakai jubah belain dah jadi. Apa cederah Apa cederah pula ni? Sampai walau dallin. Nak amin tak amin? Kalau amin derah, sekejap lagi nampak bengong supaya dia. Tak amin langsung, macam tak bagi sokongan moral. Amin. Bunyi tak bunyi ujung. Habis mayang, salam. Oh, sedap suara. Oh, bagus. Biasa. Biasa. Orang tak tahu kalau nak kutuk dia. Nak perli dia. Tapi maaf lah, nak tanya sikit lah. Tadi tu kan mayang sak. Mayang sak kan baca pelan. Oh, sak. Allah. Nyatkan rohok. Hangui. Bungkui orang tua ni. Perangai lagu ni teruk. Tak ada orang sini, tak ada tak ada lagu tu. Dia ada jadi mengarut lagu tu. Dia jadi naik share. Naik share. Dia sarung serban, dia jadi lain lah. Dia jadi lain. Mana tuan-tuan? Baik itu ikhlas benda penting. Nak sampai tahap ikhlas kena usaha. Mula-mula buat memang ada rasa. Memang ada rasa. Tok imam mula-mula dilantik jadi imam. Oh, lain rasa. Lain. Duduk depan sawu sufufakum. Oh, gaya saf. Oh, betul ya ujung saf. Padahal makmum dua orang. Dia punya gaya tu macam tapi kalau dah 20 tahun hang jadi imam, hang tak ada dah benda tu. Hang tak larat nak riak hari-hari. Letih nak riak pun hari-hari. Macam itulah tuan-tuan orang ikhlas. Orang ikhlas ni apa perangai dia? Dia pi mana pun sama. Sungguh. Orang ikhlas ni dia pi mana pun sama. Sama macam mana? Contoh. Dia ni jenis orang yang memang suka main majlis ilmu. Percayalah tuan-tuan, dia pi rumah anak dia cucu kat Kuala Lumpur. Apa soalan dia kat anak dia? Majlis yang ada buat ceramah kat malam ni? Pak ada. Depa ada buat ceramah apa tak? Jenis orang kaki majlis ilmu, dia cari tu tanda orang ikhlas. Kalau orang tak ikhlas, dia musim. Ustaz TV aku main, ustaz CCTV aku tak pi. Dia tak berapa sangat. Dia lain. Orang ikhlas ni mana-mana dia pi sama. Kalau dia jenis bang punya orang, jenis suka azan. Dan dia memang Tok Bilal sini. Dia pi mana pun sekejap lagi dia kira bang. Dia pi surau perumahan anak dia. Quarters. Surau tu, loh, masuk waktu orang tak bang lagi siapa ni melewat-lewatkan ni. Tak boleh lagu ni. Dia pi bang. Allahu Akbar. Rupa tak on. Juga tuan-tuan lah. Saya pernah lah sepanjang hidup tuan-tuan. Ni saya cerita ni habis sini lah. Habis sini apa masuk kamera. Live ke apa ni? Tak boleh edit dah. Tapi dah tersebut cerita apa? Ada hamba Allah saya bisa jumpa. Dia memang ikhlas sungguh. Di mana-mana dia bang. Surah RNR dia bang. RNR kan surah rehat rawat tu. Dia bang. Tak apa kalau bang masuk waktu. Pukul 3 pagi dia bang. Allahu Akbar.
Saya kata, siapa tahu dia ni tak sihat ke apa ni? Nak bang gerak ke bang apa? Tak ada siapa sayang dengan dia situ. Saya kata, punggah dia ni sekali. Dia tengah malam balik musim-musim raya. Dia bang tu tengah malam. Dia tak tahu ikhlas sungguh nak pergi mana pun nak bang. Tu ikhlas telajak jenis lagu tu. Mudah-mudahan kita ni jadi orang yang mukhlisin, insya-Allah. Jadi cukuplah setakat ni jelas ceramah saya tuan-tuan pada malam ini. Dan sebelum saya berakhir, saya nak tinggalkan tuan-tuan semua dengan satu doa. Jadikanlah doa ni sebagai amalan bersama, dan mudah-mudahan 1441 Hijrah ini kita akan jadi orang yang lebih dikurniakan rezeki yang berkat, ilmu yang bermanfaat, dan Allah kurniakan kita anak-anak zuriat yang soleh dan solehah. Doa yang saya nak kongsikan malam ni, nak rakam silakanlah, boleh no. Doanya apa? Doa supaya Allah berikan kita kecukupan hati. Hati berasa cukup, qanaah. Dia tak jadi tamak. Tengok orang berasa dapat lebih sikit, berasa meluat apa, tak. Hati tu berasa cukup. Dan dikurniakan rezeki melimpah ruah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Apa doanya? Nak rakam boleh lah, silakan. Doanya saya baca, tuan-tuan ulang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal daripada yang haram, dan kayakanlah aku dengan limpah kurniamu dari meminta-minta selain daripadamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu aku pula, kami tadi itu ya. Kami lah. Okey. Jadi jadikan dia sebagai amalan masing-masing. Moga Allah kurniakan kita kebaikan, insya-Allah. Tapi kalau siapa berminat dekat luar sana pun, nanti lepas selesai semayang apa, saya dah rakamkan satu CD. Dalam CD itu saya muatkan doa-doa Nabi daripada hadis-hadis sahih. Kalau siapa yang berminat lah, ada saya bawa dalam bentuk nasyid. Doa-doa tu mudah nak hafal anak-anak kita ke apa kan. Siapa minat nanti lepas mayang apa semua ada di luar sana. Insya-Allah dengan harga apa kita kata sempena Ma'al Hijrah ni ada diskaun dah, insya-Allah ada di luar sana. Boleh ulang balik doa tadi sekali lagi, boleh? Apa ulang balik tengok 1 2 3. Allahumma barik lana fima. Dia sambung memang kelaut dah, habis dah. Memang tamat siaran dah ni, nampak kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mumtazin fid dunya wal akhirah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mak bapak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa para guru-guru kami. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keteguhan jiwa, kesabaran hati dan kekentalan jiwa dalam berhadapan dengan segala ujian hidup ini ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki agar dapat berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Jadikanlah kami semua di kalangan orang-orang yang sentiasa mengimarahkan masjid, sentiasa menjaga solat berjamaah,
sentiasa menuntut ilmu dan sentiasa berkasih sayang dan sentiasa tegur menegur, nasihat menasihat sesama kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada penduduk kawasan kampung ini ya Allah, anak cucu mereka menjadi di kalangan alim ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang akan sentiasa menyampaikan ilmu-ilmu yang baik buat seluruh umat manusia ya Allah. Matikan kami dalam keimanan, matikan kami dalam amal soleh, matikan kami dalam keadaan kami sedang beramal soleh ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sekadar makluman satu lagi, selain pada CD, ini buku terbaru saya. Kalau siapa yang berminat nak